Lain macam nih. Pontianak di asrama lelaki. Waduh, Pontianak di asrama lelaki. Cari jodoh mungkin, geng. Ngapain di asrama lelaki? Encik Faizal, tetapi kali ini ia kedengaran lebih jelas dan berhampiran dengannya. Dengan berhati-hati, Encik Faizal menyuluh kawasan asrama yang kosong dan tidak semena-mena dia ternampak satu susuk tubuh yang Itu sedang dia. berdiri tegak di sebalik tingkap sambil memerhatikannya dengan pandangan yang tajam dan menyeramkan. Yo Rek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rek, bertemu lagi ada saya di sini. Walonjong salam lonjong. Hiya. Finally geng, akhirnya kita bertemu lagi di video malam Jumat horor ya. Dimana di video ini selalu saya membahas tentang misteri, horor dan juga cerita mistis geng ya. Dan asal kalian tahu, sekarang saya merecord video ini jam 3 pagi geng ya. Oke, kalau nggak percaya saya akan coba buktikan kepada kalian ya. Oke Google, jam berapa sekarang? Sekarang pukul 3:01. Jam 3 pagi geng ya. Nah, seperti kalian tahu, kalau kalian melihat video-video seram saya sebelumnya geng, saya selalu membahas tentang risiko sebuah pekerjaan. Dari abang Grab, abang polis ya, abang penggali kubur ya. Lalu yang terakhir kemarin ada abang pemandu lori geng ya. Sebenarnya masih ada juga geng ya pekerjaan-pekerjaan yang mengandung risiko. Salah satunya adalah abang guard atau abang security guard geng ya. Oke, kita akan nonton geng seperti apa videonya. Dan kebetulan geng ya, ada satu video dari top 5 Malaysia geng ya, 5 kisah seram Pak Guard yang menakutkan di Malaysia. Nah, kalau berbicara tentang Pak Guard ya, atau abang guard, abang security lah ya, kalau di Indonesia itu satpam geng ya. Satpam ya, abang security. Nah, kalau berbicara tentang pekerjaan abang guard itu selalu mengandung risiko. Selain mengamankan rumah, mengamankan sebuah sekolah, kantor ya, mereka biasanya berjaga tengah malam. Ini yang paling mencabar geng ya. Berjaga suatu lokasi, suatu daerah di tengah malam ya, mereka harus dihadapkan dengan orang-orang jahat mungkin, atau mungkin mereka harus bersiap siaga dengan adanya perompak ya, atau makhluk yang tidak kasat mata. Wah. Oke geng, sebelum kita mulai video ini seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu geng ya. Kita akan melihat sama-sama ya seperti apa cerita seram ya, risiko dari abang-abang guard ini yang paling menakutkan di Malaysia geng. Bekerja sebagai pengawal keselamatan memerlukan mereka untuk berjaga pada waktu malam, berhadapan dengan pelbagai situasi yang tidak dijangka dan mengawasi kawasan-kawasan yang sunyi dan gelap. Maka mereka perlulah bersedia berhadapan dengan banyak perkara misti yang akan dijadikan cerita satu hari. Wah, ini nanti. gak ada Daripada supirnya kisah itu. misteri suara meminta tolong, jelmaan orang merangkak dan kisah Pontianak akan admin ceritakan pada video ini. Di sini terdapat 5 kisah seram Pak Gad yang ramai tak sangka. Aduh. Mungkin salah satu dari kalian geng ya yang pernah menjadi abang guard atau mungkin masih bekerja sebagai abang guard, boleh komen di ruang komentar geng ya. Aduh. Bisa berkongsi cerita kalian geng. Nombor 5. Oke, nomor 5. Jelmaan kanak-kanak. Jelmaan kanak-kanak. Oke. Ini lain macam nih editingnya nih. Tugas sebagai pengawal keselamatan seringkali dianggap sebagai pekerjaan yang mudah, namun tidak ramai yang menyedari betapa mencabarnya peranan ini, terutama apabila bertugas di tempat-tempat yang sunyi dan terbengkalai. Menerusi YouTube channel React 87, React 87 lagi. Cerita mengisahkan seorang pengawal keselamatan dikenali sebagai Munir yang mengalami detik seram ketika bertugas di sebuah kawasan perumahan yang usang dan terbengkalai. Dimulakan cerita pada satu malam ketika Munir sedang berjalan menuju ke bilik pengawal. Dia telah berjumpa seorang pakcik berserban yang dikenali sebagai Pak Su. Mereka telah berbual panjang dan sebelum Pak Su meninggalkannya, dia sempat berpesan kepada Munir supaya jangan menegur kelibat kanak-kanak yang berkeliaran di kawasan itu. Setelah Pak Su meninggalkan Munir keseorangan, Munir memulakan tugas sambil bermain telefonnya. Tidak lama kemudian, dia merasakan terdapat kehadiran kelibat yang berkeliaran di sekitarnya. Dalam kegelisahan, dia membuka kamera telefon dan mengalihkannya ke arah cermin berdekatan, dan alangkah terkejutnya apabila Munir melihat kelibat 3 orang kanak-kanak sedang melompat-lompat di belakangnya. Waduh.
handphone dia kan, dia buka kamera. Dia tak rakam pun, dia buka kamera. Dia pusing ke belakang, ni cermin ni kan. Buat macam tu. Macam nak selfie lah. Okey. Nampak apa dekat skrin. Budak-budak dia melompat 3 orang. Walaupun kejadian itu sangat mengejutkan, Munir memutuskan untuk mengabaikannya dan terus menjalankan tugasan. Tidak lama kemudian, dia sekali lagi dikejutkan apabila melihat kelibat seseorang berlari di hujung matanya. Detik seram tidak berakhir di situ sahaja. Semasa menjalankan rondaan malam, Munir turut ternampak kelibat seseorang yang berambut panjang di atas sebuah pokok rendang. Wah, Terkejut dengan Pontianak tu. kejadian itu, dia bergegas meninggalkan kawasan tersebut. Namun sekali lagi tergamam apabila terdapat dua cahaya mata merah yang menakutkan telah muncul di sebalik sebuah rumah. Munir Kucing tu. perlahan-lahan bergerak ke pondok pengawal dalam keadaan Kucing ketakutan mungkin. sambil terkumat kamit membaca ayat pendinding diri. Kejadian tersebut sekaligus menjadikan ia hari terakhir Munir bekerja sebagai pengawal keselamatan di lokasi terbengkalai itu. Itulah geng ya. Dia ronda patah balik siap. Macam tu. Tapi masa ronda tu, Abang Munir di belakang ni, macam mana yang Pak Su cerita, semua dia nampak. Sampai ke suduh. Pertama dekat pokok tu, yang rambut dia naik turun kan. Aduh. Abang Munir kata sama apa yang Pak Su cerita. Nampak rambut panjang tu naik turun. Oh. Abang Munir tepuk dekat Pak Su ni, cepat Pak Su, cepat. Yang Pak Su cerita tadi. Pak Su faham lah. Tapi dia relax ya bawa motor. Terus sampai kat corner tu kan. Yang pocong tu tak nampak lah. Tapi yang mata merah tu nampak. Uish. Abang Munir kata apa, dia tengok setengok-tengoknya. Sebab Kucing dia bukan mungkin, dekat bang. sangat pun, jauh jugalah. Nampak mata orang kata besar, sebesar gelas macam tu lah mata. Matanya besar geng. Aduh, itulah geng ya, risiko menjadi seorang pengawal keselamatan atau abang guard ya. Risiko yang mencabar itu ya, ketika bertugas di malam hari, ada shift malam ya. Itu yang paling mencabar geng. Makanya saya nggak mau jadi abang guard geng ya. Satu, selain menahan kantuk, yang kedua ya risikonya seperti ini geng, kalau kita berjaga di malam hari ya kan. Nah, takutnya seperti itu. Oke geng, yang keempat ini ya, apa ini? Nombor 4, 4. Lain macam nih. Pontianak di asrama lelaki. Waduh, Pontianak di asrama lelaki. Cari jodoh mungkin geng. Ngapain di asrama lelaki? Menjadi seorang pengawal keselamatan bukan hanya memerlukan keberanian fizikal, tetapi juga kekuatan mental yang tinggi. Ya, Sebalik mental rutin harian tu. biasa, terdapat banyak kisah seram yang dialami Wah, oleh mereka tu. yang bertugas, terutamanya pada waktu malam. Keadaan yang sunyi dan gelap seringkali mengundang kejadian-kejadian misteri yang tidak dapat dirungkaikan. Seperti Ni. yang diceritakan menerusi YouTube channel Sembang Kopi, terdapat Sembang satu Kopi. kejadian yang mengisahkan seorang pengawal keselamatan dikenali sebagai Encik Faizal yang Encik bertugas di Faizal. sebuah sekolah di Negeri Sembilan. Negeri Kejadian Sembilan. misteri ini dikabarkan berlaku pada tahun 2013 ketika dia sedang menjalankan tugasnya pada shift malam. Seperti kebiasaannya, Encik Faizal akan melakukan rondaan di kawasan asrama. Namun kali ini, keadaan mula berubah menjadi sunyi sepi kerana pelajar telah pulang ke rumah sempena cuti persekolahan. Patutlah Ketika dia sepi. sedang menyusuri kawasan asrama sambil ditemani keseraman malam, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan suara yang memanggil namanya. Dengan perasaan ingin tahu, Encik Faizal menoleh ke sekeliling, namun tidak ada kelibat yang kelihatan. Waduh. Macam contoh dia tulis dalam email, panggilan dia macam abang, macam tu. Abang, So Encik abang. Faizal terberhenti di tengah naik motor tu, dia berhenti. Dia pusing sekeliling dia, boleh katakan gelap lah. Walaupun berasa sedikit terganggu, Encik Faizal tetap menyelesaikan tugasnya. Namun setelah dia melangkah pulang ke pondok pengawal, sekali lagi suara yang sama menyapa Encik Faizal, tetapi kali ini ia kedengaran lebih jelas dan berhampiran dengannya. Dengan berhati-hati, Encik Faizal menyuluh kawasan asrama yang kosong dan tidak semena-mena dia ternampak satu susuk tubuh yang sedang berdiri tegak di sebalik tingkap sambil memerhatikannya dengan pandangan yang tajam dan menyeramkan. Ini ada jump scare-nya ternyata geng. Aku nggak suka. Aduh. Terus ke tingkap tau. Cik Faizal kata waktu tu dom ataupun tingkap tu berada di tingkat 2 dan dia nampak macam ada satu susuk tubuh yang berdiri dekat kawasan tingkap. Maknanya Tingkap. mungkin di dalam dom lah. Pandang ke arah Cik Faizal. Waduh.
Walaupun rasa takut mula menguasai dirinya, Encik Faizal terus mengabaikan kelibat itu. Dengan langkah yang berani, dia meneruskan perjalanan ke pondok pengawal sambil membacakan ayat suci Al-Quran untuk memastikan semuanya dalam keadaan baik. Ya. Itu ya pengalaman dari Encik Faizal, seorang security abang guard ya, yang berjaga di asrama lelaki ya. Asrama lelakinya ini semuanya ini pergi ya, cuti, pulang kampung semuanya, balik kampung di rumah masing-masing ya. Secara otomatis asrama tersebut akhirnya sepi geng ya. Dan akhirnya Encik Faizal tadi ya harus meronda ya, harus berkeliling untuk melihat situasinya seperti apa, aman atau tidak. Nasib buruk menimpanya geng ya, bertemu yang seperti itu. Waduh, Pontianaknya nakal juga geng ya, berkunjung ke asrama lelaki. Ngapain? Cari jodoh. Udah balik cuti semuanya. Aduh, ada jam scare-nya juga. Aduh, kacau nih. Parah ini. Oke, next. Nomor 3. Oke, nomor 3. Lain macam nih editingnya geng. Melambai di dalam hutan. Tangan melambai. Tugas sebagai Tangan pengawal melambai keselamatan seringkali memerlukan keberanian dan ketabahan, terutamanya apabila bertugas di kawasan yang terpencil dan berhampiran dengan lokasi-lokasi yang kurang dikunjungi. Menerusi YouTube channel Kisah Seram Malaysia, terdapat satu kisah yang menarik perhatian ramai di mana mengaitkan seorang pengawal keselamatan bernama Yunus yang bertugas di bangunan kerajaan berdekatan dengan sebuah hutan getah. Dimulakan cerita, Yunus baru sahaja memulakan tugasnya sebagai pengawal keselamatan dan menurutnya pada minggu pertama, dia menjalankan tugas dengan tenang tanpa sebarang gangguan. Setiap hari, Yunus menjalankan rutin hariannya dengan penuh dedikasi dan kerap menunaikan solat untuk memastikan dirinya sentiasa tenang dan dilindungi. Namun keadaan mula berubah ketika masuk minggu kedua. Semasa Yunus sedang menunaikan solat, dia terdengar suara perempuan sedang menyanyi. Suara tersebut kedengaran jelas disertai dengan bauan wangi yang menusuk hidung. Yunus mula merasa tidak selesa, tetapi dia berusaha untuk mengabaikan gangguan tersebut dan meneruskan solatnya dengan khusyuk. Waduh. Itu nyanyinya. Tidak lama selepas itu, Yunus mula mendengar bunyi tapak kaki yang seakan-akan berjalan mendekatinya disertai dengan suara bisikan. Ketika dia menoleh ke arah bunyi tersebut, di hujung matanya Yunus melihat dengan jelas kelibat seorang wanita yang sedang mandi di sungai hutan getah berdekatan sambil kedengaran suara ketawa perempuan tersebut. Perasaan takut mula meresap dalam dirinya, namun Yunus tetap cuba bertenang dan menjalankan tugasnya seperti biasa. Waduh. Apaan sih? Bikin takut. Hei! Gangguan tidak berhenti di situ sahaja. Semasa Yunus sedang menikmati makan malam di bilik mesyuarat, dia terdengar satu suara berdeham tidak jauh daripadanya. Dengan perasaan hairan, Yunus mencari punca suara tersebut, namun dia tidak dapat melihat mana-mana kelibat manusia. Perasaan gelisah semakin memuncak apabila dia mula terpandang ke arah hutan getah. Melalui tingkap bilik mesyuarat, lalu terlihat dengan jelas tangan seseorang melambai ke arahnya dari dalam kegelapan hutan tersebut. Minta perkenalan berarti geng ya. Minta kenalan tuh hantunya. Entah kenapalah mata aku terpandang ke arah hutan getah. Terpandang tangan di belakang pokok melambai-lambai padaku. Tangan tu pucat dan kurus. Berarti minta kenalan dengan Abang Yunus ya. Hantunya itu melambai-lambai ya di tengah hutan dalam kegelapan ya. Nasib baik melambai-lambai geng. Kalau begini gimana geng? Begini waduh, ngajak baku hantam kan bisa kacau geng ya. Oke, itulah ya pengalaman seram dari Abang Guard yang bernama Yunus geng ya. Oke, kita lanjut lagi geng. Ini agak seram sih yang ini ya. Nomor 2. Oke, nomor 2 apa ini? Suara meminta tolong di perkuburan Cina. Tolong, tolong.
lonjong, tolong. Pengawal keselamatan bukan sahaja bertugas untuk menjaga bangunan atau perumahan, namun mereka juga menjaga kawasan perkuburan sekaligus memberi 1001 pengalaman mistik buat mereka. Seperti kisah yang diceritakan menerusi YouTube channel React 87, terdapat satu kejadian mistik yang mengaitkan pengawal keselamatan dikenali sebagai Faizal yang bertugas di salah satu tanah perkuburan Cina yang bertempat di Sungai Petani Kedah. Pada suatu malam ketika sedang menjalankan rondaan rutin, Faizal tiba-tiba terdengar suara yang memanggil namanya. Suara tersebut kedengaran jelas sehingga menyebabkan Faizal merasakan bulu romanya meremang. Dalam keadaan ketakutan, dia memutuskan untuk berpatah balik. Namun sebaik sahaja dia berpaling, dia dikejutkan dengan penampakan 3 kelibat putih yang berdiri di hadapannya. Dengan hati yang berdebar-debar, Faizal segera meminta pertolongan hantunya solat, iaitu Suhaimi. Tetapi dikabarkan 3 kelibat tersebut tiba-tiba gaib begitu sahaja. Kok bisa? Jadi dia tak puas hati. Dia U-turn motor tau. Dia patah balik motor, tak sempat nak jalan lagi. Terpacok depan dia 3 ekor. Sampai dia tak tahu nak sebut hantu apa. Walaupun diganggu dengan kejadian yang menyeramkan, Faizal tetap meneruskan tugas dengan penuh keberanian. Tidak lama selepas itu, kental juga nyalinya. Suhaimi membuat rondaan sendirian. Dia dikejutkan dengan kemunculan kepulan asap yang mencurigakan di salah sebuah kubur. Dengan perasaan ingin tahu, Suhaimi menghampiri kawasan tersebut. Namun dia tidak menemui sebarang kelibat atau punca asap tersebut. Tetapi yang paling menyeramkan, Suhaimi telah terdengar suara meminta tolong yang datang dari arah dalam kubur tersebut. Tolong. Dia tungkat motor. Dia pergi turun tengok dekat kubur yang berasap tu. Dia tengok tak ada apa-apa benda yang orang bakar kan. Kokol lah, ada kemian kan, colok lah, tak ada apa pun. Dia pergi tengok betul-betul dekat-dekat. Lah, tahu jadi apa? Ada suara dalam tanah minta tolong. Pelik tak? Kubur pelik betul kan? Tolong bahasa Melayu. Rasa takut yang semakin mencengkam menyebabkan Suhaimi segera lari meninggalkan kawasan tersebut. Pengalaman seram yang dialami oleh Faizal dan Suhaimi di tanah perkuburan Cina Sungai Petani ini bukan sahaja menguji keberanian mereka, tetapi juga memberi gambaran betapa menakutkan bertugas di lokasi-lokasi yang dianggap angker. Lagian ngapain sih pekuburan dijaga itu, ngapain geng? Aku masih nggak paham nih geng ya. Ataukah memang di pekuburan itu ada barang-barang berharga milik orang Cina mungkin? Ya mungkin ya, aku juga tak pasti lah ya. Ngapain dijaga geng ya? Udah tahu kuburan dijaga, ya pasti resikonya seperti ini geng ya. Kalian boleh berkomentar ya kalau di Malaysia itu seperti apa sistemnya ya. Kenapa kuburan Cina dijaga? Kalau di sini kuburan Cina ya dibiarin, geng, nggak ada yang jaga. Kalaupun ada yang jaga mungkin sangat-sangat jarang sekali ya, 5%. Nah, bedingannya seperti itu. Jadi sangat jarang sekali kuburan Cina dijaga ya, apalagi kuburan-kuburan umum, makam umum. Ya udah pasti ya ngapain buat dijaga ya. Tapi itulah resiko dari seorang security guard itu ya, atau keselamatan itu ya. Bahkan disuruh jaga kuburan Cina, ada yang minta tolong, lonjong tolong. Nah itu ya, kacau nih, kacau. Makanya aku nggak mau lah jadi security guard geng ya. Pasti begitu ya, menemui hal-hal seperti itu pasti ya. Oke, next. Pertama, nomor 1 ya. Jelmaan merangkak di rumah berhala. Jelmaan merangkak di rumah berhala. Rumah berhala ini apa geng? Aku nggak paham, kawan-kawan boleh komen ya. Rumah berhala, patung berhala. Menjadi seorang pengawal keselamatan bukan hanya melibatkan tanggungjawab menjaga keselamatan sesuatu tempat, tetapi juga memerlukan keberanian untuk menghadapi situasi yang tidak terduga dan menyeramkan. Seperti kisah yang dikongsi menerusi YouTube kisah channel seram Malaysia lagi. Ia mengisahkan seorang pengawal keselamatan dikenali sebagai Rishi yang bertugas di sebuah rumah banglo misteri. Menurut penceritaan tersebut, peristiwa ini berlaku semasa Rishi baru sahaja memulakan tugasnya sebagai pengawal keselamatan.
keselamatan. Pada minggu masih pertama, baru. segala-galanya kelihatan normal dan berjalan lancar. Namun keadaan mula berubah ketika tiba hujung minggu. Setiap malam, Rishi perlu bergerak ke rumah banglo tersebut untuk mematikan suis pada jam 2 pagi. Tetapi pada satu malam, sebaliknya terjadi apabila dia telah tertidur sehingga jam 3 pagi. Rishi bergegas ke lokasi itu dan sebaik sahaja dia tiba, alangkah terkejutnya Rishi apabila melihat banglo itu diterangi lampu. Keadaan ini sangat mencurigakan kerana menurut Rishi, rumah tersebut sepatutnya berada dalam kegelapan. Dengan perasaan yang berdebar-debar, Rishi mengintai ke dalam rumah, lalu tergamam apabila ternampak satu jelmaan aneh sedang merangkak dengan rambut yang panjang. Bimbang akan keselamatan penghuni rumah, Rishi sempat mengetuk pintu untuk mendapatkan kepastian bahawa tiada kejadian yang tidak diingini berlaku. Daripada lubang kunci tu, Itu siapa yang merangkak itu? Sebab dalam ada seseorang dalam tu, dalam keadaan macam merangkak tau. Bukan merangkak macam itu tapi merangkak dengan tapak tangan dan tapak kaki semua kat lantai dan badannya melengkung ke atas. Macam kucing tu. Dan jadinya Rishi cakap orang tu macam bugil tau dan rambut panjang. Akibat daripada tidak mendapat sebarang respon, Rishi bergerak ke belakang rumah untuk menutup suis utama. Dalam perjalanan ke belakang rumah, dia mula merasakan sesuatu yang aneh kerana Rishi ternampak satu bayang-bayang yang seolah-olah sedang mengekorinya. Ketika dia tiba di kawasan belakang rumah, kejadian yang lebih menyeramkan berlaku apabila dia terlihat satu wajah manusia di sebalik tingkap yang memerhatikannya dengan pandangan yang tajam. Apa itu? Daripada area transparent tu ada separuh muka manusia ataupun muka orang. Kau tengok je dia bangsat, mengendap-endap macam tu kan. Jump scare, geng. Daripada tu dia mengendap-endap macam tu. Macam tu agaknya kan. Mata orang tu macam mata orang biasa tau. Dan kulit orang tu kulit putih, pucat macam tu. Kata sampai nampak urat-urat hijau tau kat muka, berseliat kat muka tu. Dan rambut hitam menggerbang macam tu tau. Tapi tiba-tiba wajah dekat tepi tingkap tu bergerak sekeliling ni. Orang kata pusing kat sikit. Rasa takut yang menyelubungi dirinya menyebabkan Rishi segera bergerak kembali ke bilik pengawal. Namun sebaik saja dia tiba di bilik pengawal, dia dikejutkan dengan bunyi ketukan yang disertai dengan suara perempuan meminta tolong. Tolong lagi. Bunyi tersebut sangat jelas dan menakutkan sehingga menyebabkan Rishi berasa sangat terganggu. Namun tidak lama selepas itu, pemilik rumah telah tiba dan keadaan mula kembali tenang. Itu sahaja video pada kali ini. Ya itulah geng ya. Salah satu risiko ketika kita menjadi abang security guard itu geng ya. Ada yang pernah bekerja sebagai abang pengawal keselamatan atau mungkin ada yang masih bekerja sebagai abang security guard ya. Boleh komen di ruang komentar geng ya. Itulah resikonya geng ya. Resiko yang paling mencabar adalah shift malam ya. Karena tidak hanya bertemu dengan hantu atau mungkin penampakan ya sebuah lembaga atau apalah ya, tapi resikonya bertemu dengan perompak, dengan orang jahat itu geng ya, dan bertaruh nyawa geng ya. Itulah dia. So gimana geng menurut kalian? Boleh komen di komentar. Dan bangsat betul, aku kaget aku geng ya. Ada jump scare-nya di video ini. Aduh, sial betul. Oke, geng. Ya, sepertinya itu sudah untuk video kita kali ini. Thank you kawan-kawan ya sudah nonton video saya dari awal sampai akhir ya. Dan biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh saya reaction, korang boleh follow sosial media saya, kirim videonya di DM Instagram ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video malam Jumat selanjutnya geng ya. Dan akhirnya saya undur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye, Rek.